Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baboh, Menteri Kesihatan Malaysia, seterusnya wakil-wakil media yang saya hormati sekalian. Sejak semalam, 9,188,960 janji temu telah diberi, manakala 9,06,715 dos keseluruhan telah pun diberi dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pecahan dos pertama dan dos kedua adalah di dalam laman media sosial PIK. Saya ingin memaklumkan beberapa perkara. Yang pertamanya, untuk sehingga 5 hari bulan Julai, daripada 16,146,192 orang yang berdaftar di bawah PIK, seramai 5.4 juta adalah pendaftaran bagi fasa 2 dan 11.5 juta pula adalah fasa 3. Sementara itu, jumlah warga emas yang berdaftar telah mencecah sebanyak 2.89 juta. Berikutan adalah bilangan yang telah divaksinasi dengan sekurang-kurangnya 1 dos vaksin mengikut kategori. Secara keseluruhan untuk fasa 2 adalah 4,197,983. Warga emas pula adalah 2,301,657. OKU adalah seramai 127,775 dan mereka yang mempunyai comorbidity adalah 3,893,554. Ada overlap di situ sebab ada warga emas yang juga mempunyai comorbidity, tetapi itu angka untuk setiap kategori. Lebih kurang 20.8% daripada jumlah warga emas yang berdaftar, kebanyakannya telah diberikan janji temu dan dijangkakan akan menerima suntikan dos pertama mereka pada bulan ini. Jadi 79.2% telah pun mendapat vaksinasi sekurang-kurangnya 1 dos dan lebihan 20.8% telah pun mendapat janji temu mereka dan akan menerima suntikan mereka pada bulan ini. Sementara itu, Negeri Perlis telah memulakan pelaksanaan fasa 3 pada minggu lalu. Ini bermakna negeri-negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Selangor dan Perlis telah memulakan fasa 3. Negeri-negeri ini telah merekodkan sekurang-kurangnya 80% vaksinasi ke atas golongan warga emas mereka yang berdaftar. Kadar vaksinasi negara terus konsisten selari dengan sasaran harian kita pada bulan Julai ini sebanyak 300,000 dos sehari. Negara juga terus mencatatkan purata pemberian suntikan vaksin yang tinggi pada minggu lepas, iaitu 28 Jun hingga 4 Julai, iaitu sebanyak 230,115 dos sehari. Seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini, kadar purata vaksinasi pada bulan Jun secara keseluruhannya mencecah hampir 170,000 setiap hari, melepasi sasaran 150,000. Sehingga semalam, seramai 27.3% daripada populasi dewasa Malaysia 18 tahun ke atas telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksinasi dan 11.2% telah lengkap divaksinasi. Bekalan vaksin untuk bulan ini adalah seperti berikut. Bekalan vaksin Pfizer yang akan kita terima pada bulan ini, iaitu perolehan terus oleh Kerajaan Malaysia, adalah 5,428,800 dos. Campur dengan dos ataupun sumbangan
yang telah pun kita terima daripada negara Amerika Syarikat yang tiba pada pagi ini, iaitu sebanyak 1,350 dos. Jadi jumlah keseluruhan adalah 6,429,150 dos. Manakala selain daripada sumbangan daripada AstraZeneca, negara Jepun, kita juga telah memperolehi 586,700 dos perolehan kerajaan Malaysia yang telah dibuat dengan AstraZeneca. Manakala untuk Sinovac pula, baki penghantaran akan diselesaikan pada bulan ini dan semua 12 juta dos akan kita selesai hantar pada bulan Julai. Jadi pada bulan Ogos dan seterusnya, vaksin di bawah PIK yang akan digunakan di bawah PIK adalah Pfizer dengan AstraZeneca. Tak termasukkan Sino yang belum lagi kita dapat tarikh penghantaran. Kita juga bakal menerima satu lagi sumbangan daripada luar negara, iaitu daripada negara China, yang mana pada pertengahan bulan ini kita akan dijangkakan menerima 800,000 dos vaksin Sinovac daripada negara China. Kita juga telah memulakan vaksinasi kepada para pelajar yang akan melanjutkan pelajaran di luar negara. Bagaimanapun terdapat isu di mana pada tarikh vaksinasi mereka belum lagi mencecah usia 18 tahun. Untuk golongan ini, vaksinasi boleh diberikan sekiranya mereka mencecah usia 18 tahun pada tahun ini. Maksudnya they will turn 18 this year. Satu syarat lain yang perlu dipenuhi adalah supaya ibu bapa ataupun penjaga mereka perlu menandatangani surat perakuan kebenaran consent form bagi tujuan ini. Jadi bagi mereka yang berusia 17 tahun tetapi akan jadi usia 18 tahun pada dalam tahun ini juga, mereka boleh divaksinasi, terutamanya mereka yang akan keluar negara, dengan syarat ibu bapa ataupun penjaga mereka menandatangani consent form. Itu dasar yang akan kita maklumkan kepada PPV. Sehingga minggu ini kita telah memberi sejumlah 8,615 janji temu bagi permohonan awal untuk kategori pelajar yang ingin menyambung pengajian ke luar negara dalam program ini. Sebanyak 21 pusat pemberian vaksin akan mula beroperasi pada hari ini, meliputi PPV awam dan PPV integrasi dengan kapasiti sehingga 5,000 suntikan sehari. PPV baru yang akan dibuka adalah, saya baca senarai PPV awam, Dewan Sekolah Menengah Tengku Ampuan Afzan di Pahang, Cedno Pahang, Dewan Perda Convention Center, Dewan Serbaguna Sungai Bakap, 2 di Pulau Pinang, 1 di Pahang, 2 di Pulau Pinang, dan di Sabah pula Dewan Masyarakat Sub, Dewan Serbaguna Botition, Dewan Masyarakat Pekan Bogawan, Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan Merotai Besar, Dewan Serbaguna Lamak, Dewan Silabukan Peringkat, Dewan Serbaguna Masjid Tengku, Dewan Serbaguna Tambisan, Dewan KDCA Penampang, dan Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Manakala satu di Sarawak adalah Stadium Tertutup Semarahan. Ini adalah PPV awam yang dikendalikan oleh KKM. Manakala ada 7 PPV integrasi yang akan dibuka, iaitu Bangi Avenue Convention Center, 360 Club Eco Hill, Movenpick Hotel and Convention Center KLIA, Kompleks Sukan Majlis Bandaran Kuala Langat, Mewah Club Kajang, Bangi Golf Resort, dan juga Dewan Skincan di Selangor. Jumlah kapasiti tambahan yang diperolehi daripada penambahan PPV adalah sebanyak 25,000 dos hari. Saya jemput Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia untuk menyampaikan ucapan beliau, termasuk juga satu keputusan yang telah pun dibuat oleh Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin berkenaan dengan vaksinasi
COVID-19 untuk golongan remaja. Silakan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri Mosti, yang Saudara Khairi Jamaluddin, yang saya hormati barisan pengamal media yang dapat bersama pada pagi ini. Terima kasih. Saya melaporkan kes-kes insiden pada Epic Weeks ke-26 iaitu pada 27 Jun hinggalah 3 Julai iaitu pada hari Sabtu yang lepas oleh Ministry of Health. Berkenaan dengan kes harian, pada 3 Julai kita rekodkan kumulatif COVID-19 kes sebanyak 772,607 kes yang direkodkan secara kumulatif. Dan pada Epic Week ke-26, average kes sehari direkodkan ialah 6,306 kes sehari, yang mana pada minggu 26, Epic 26, 44,145 kes direkodkan. Berbanding dengan Epic Week ke-25, terdapat 18.2% penambahan kes harian yang direkodkan. Dan kes yang telah pun dilihat penambahan berlaku seminggu, iaitu daripada mula Epic Week 25. Untuk kes-kes aktif, iaitu pada 3 Julai kita dapati 66,958 kes aktif direkodkan, dan pada minggu Epic ke-26 average aktif kes ialah sebanyak 64,096. Ini berbanding dengan Epic Week ke-25 terdapat 4% penambahan average active cases. Dan begitu juga dengan kes aktif, kes average active cases ada dilihat penambahan setiap minggu 25 Epic. Walaupun pada ketika itu 700,215 kes sebenarnya sembuh. Ini represent 90.6% kadar kesembuhan. Untuk kes-kes kematian pada 3 Julai 5,434 cumulative deaths, di mana fatality rate adalah pada 0.7%. Dan dalam minggu April ke-26 550 jumlah kematian direkodkan, di mana average ataupun purata 79 kes kematian sehari. Dan ini kita bandingkan dengan Epic Week ke-25 terdapat penambahan 2.6% jumlah kematian. Jumlah kematian telah pun diperhatikan meningkat sejak 2 minggu lepas iaitu sejak Epic Week ke-24. Untuk kes-kes di ICU pada 3 Julai seramai 892 kes berada di ICU. Untuk Epic Week ke-26 average purata yang berada di ICU ialah seramai 901 orang. Ini melihatkan terdapat penambahan 3.1% kes di ICU berbanding Epic Week ke-25. Dan kes-kes yang memerlukan ventilator pada 3 Julai 443 kes di ICU yang memerlukan bantuan pernafasan atau ventilator. Pada Epic Week 26 purata yang menggunakan ventilator ialah seramai 448 cases secara purata. Berbanding dengan Epic Week 25 terdapat 1.6% penambahan berbanding dengan Epic Week 25. Dan juga kita telah perhatikan bahawa penggunaan ventilator sejak seminggu lepas ada sedikit peningkatan. Untuk kapasiti ujian, kita merekodkan setakat 3 Julai 18,140,567 ujian telah pun dilaksanakan. Untuk Epic Week 26 sebanyak 77,389 ujian dilakukan sehari dalam Epic Week 26. Dan total ataupun jumlah ujian pada Epic Week 26 ialah sebanyak 541,725. Dan terdapat penambahan 7% ujian dilaksanakan di lapangan pada Epic Week 26 berbanding Epic Week 25. Walaupun positivity rate ialah pada 81% di minggu Epic 26. Kita lihat terdapat 0.7% penambahan test
positivity rate berbanding Epic Week ke-25. Untuk RT ataupun R value, pada 3 Julai, RT untuk Malaysia merekodkan pada kadar 1.07 dan dia telah pun dilihat meningkat sejak 12 Jun yang lepas, iaitu sebanyak 1.4% daily increase of RT dalam minggu Epic ke-26. Saya ingin maklumkan tentang National COVID-19 Community Transmission Level. Dalam pengurusan epidemiologi, kita menggunakan kaedah community transmission, iaitu bagaimana kita telah pun melihat bagaimana keadaan penularan berlaku dalam masyarakat telah dikategorikan kepada 5 kategori, iaitu level 0, tidak ada kes ataupun ada imported case. Level 1, low incident, iaitu less than 3 cases per 100,000 population. Level 2, moderate incident, iaitu 3 kepada 7 kes per 100,000 population. Level 3, high incident, iaitu 7 atau less than 21 case per 100,000 population. Level 4, iaitu very high incident, 21 kes atau ke atas per 100,000 population. Untuk peringkat nasional, community transmission adalah pada level 4 pada 3 Julai, iaitu very high incident of transmission. Hari sekali berkaitan dengan kluster yang telah pun direkodkan dalam negara kita, iaitu pada Epic Week ke-26, kita dapati bahawa kluster yang telah pun kita kesan terdapat okay, 2,901 kluster kumulatif direkodkan pada 3 Julai dan kita dapati terdapat 0.3% penambahan aktif kluster berbanding minggu Epic 24. Pada minggu Epic 26, 140 kluster telah pun diisytiharkan tamat. Saya ingin memaklumkan bahawa pada minggu 26 terdapat 146 kluster baru direkodkan dan perbandingan dengan Epic Week ke-25, penurunan aktif kluster berlaku dalam negara kita. Untuk itu 86 kluster baru ataupun 58.9% kluster baru pada Epic Week ke-26 berlaku di workplace ataupun tempat kerja. 49 atau 33.5% daripada komuniti atau masyarakat. 7 kluster atau 4.8% daripada kumpulan berisiko tinggi. 2 kluster ataupun 1.4% daripada pusat tahanan. 2 kluster iaitu 1.4% daripada sektor education. Manakala kluster daripada religious activity telah pun merekodkan kosong kluster bila kita menutup kluster keagamaan dan juga sejak bulan Ramadan dan juga raya. Untuk itu kita telah maklum PKP-D telah pun diisytiharkan di Selangor dan juga beberapa tempat di negara kita termasuk Kuala Lumpur, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Tahanan pada 3 Julai yang lepas. Walaupun kita mengucapkan tahniah kepada beberapa negeri yang telah masuk ke fasa 2 PPN, iaitu Pelan Pemulihan Negara, iaitu Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang, kerana telah pun mencapai nilai ambang indikator yang telah pun kita gariskan, iaitu kes purata harian, kedudukan mereka yang sakit di ICU serta vaksinasi yang telah melepasi 10%. Dan hari ini ada satu lagi negeri telah pun mencapai nilai ambang yang boleh migrate ke fasa 2, tetapi saya akan diumumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan lewat petang ini. Untuk itu, tahniah dan terima kasih kepada semua yang telah pun menjalankan tanggungjawab untuk memastikan kes-kes
yang kita dapat kawal dan juga dapat kita pastikan ia dapat dikawal dengan baik. Apa yang telah dimaklumkan oleh Menteri Musti, saya akan bacakan keputusan Jawatankuasa Teknikal tentang vaksinasi terhadap kumpulan adolescent ataupun kanak-kanak bawah 18 tahun. So as for 29 June, as for 4 July, 122,335 children were confirmed COVID-19 positive in Malaysia. Of those aged 13 to 17 recorded 38,849 cases. Although children accounted for 15% of total COVID-19 cases, they tend to be asymptomatic and have milder symptoms and are less likely to develop severe illness. COVID-19 related deaths in children is very uncommon. The estimated age-specific infection fatality rate is very low for children and younger adults, which is 0.002% at age 10 and 0.01% at age of 25. The risk factor for severe COVID-19 and deaths include all the age and the presence of comorbidity. In Malaysia, 70% of COVID-19 deaths occur among those aged 60 years and above, while in children, the distribution was 0.2% for those below 10 years and 10 to 19 years respectively. About 88% of COVID-19 reported deaths have at least one underlying health condition. So thus, under NIP, COVID-19 vaccination is recommended for all eligible adults based on targeted phase approach, primarily to prevent severe COVID illness, hospitalization and deaths. Vaccination children and adolescents with COVID-19 vaccine is an important component in the general plan to control COVID-19 pandemic in Malaysia. There have been proposals to prioritize vaccination of adolescents in exam year against COVID-19 to reduce transmission of COVID-19 in school based on current National Pharmaceutical Regulatory Agency conditional approval status. Only the COVID-19 vaccine from Pfizer Comirnaty is available for consideration for use in adolescents more than 12 years old in Malaysia. And the Pfizer vaccine is the first COVID-19 vaccine approved for children aged 12 to 15 by US FDA, EMA and MHRA in May 2021. This is based on data from clinical trial involving thousands of adults above 18 years old and including 2,260 adolescents 12 to 15 years old. And many countries including USA and others have started vaccinating adolescents against COVID-19 using the Pfizer vaccine. However, real data from this country involving millions of adolescents now reported that there is a low risk of myocarditis, which is inflammation of the heart, with the Pfizer COVID-19 vaccine. Notably that FDA has included an alert on this rare effect, which is about 1 in 15,000 or 66.7 per million in the 12 to 17 years age group, or about 100 times above the expected. And the rare side effects seem to affect male adolescents and young adults more than female than other age group. This compared to a risk of 2 per million of child less than 18 years old dying from serious COVID-19 in Malaysia. Thus, our panel, where the YB, AJ and myself chairs, recommend vaccination for adolescents who are at a higher risk of severe COVID-19 due to chronic underlying medical condition, as advised by their responsible specialists, may benefit from Pfizer COVID-19 vaccine. Healthy adolescents without underlying medical condition who are at very low risk of serious COVID-19 may be offered vaccination, but at later stage, taking into consideration
result of ongoing clinical trial using a lower dosage of either COVID-19 vaccine in children, and real-world safety and efficacy data from countries using different time interval between vaccine doses in young adults to see if this may be safer. 3. Imaging evidence of post-vaccination myocarditis indicates an association of mRNA vaccine COVID-19. Option to use inactivated vaccine should also be considered for adolescents once the safety and efficacy data is available for the age group, and a robust pharmacovigilance system to monitor the risk of heart inflammation from mRNA vaccine, and a fast-track SOP for review and assessment is of utmost importance, along with education to the parent and healthcare worker. Lastly, education system should aim to reopen school, not just for academic reasons, but for both the mental and psychological health of children and adolescents. A structured and focused approach to vaccinate household members, caregivers, teachers, and other close contact should be promoted. Other non-pharmacological intervention should be also part of this safe school strategy to protect our children and adolescents and to prevent school cluster to happen. Thank you from me. Terima kasih Datuk Seri. Sebagai tambahan, pada minggu lepas Menteri Kesihatan, Menteri Pendidikan dan saya telah diberikan taklimat yang agak panjang lebar oleh kumpulan pakar di bawah JKJAB diketuai oleh Dr. Kalai, Pengarah Institute of Clinical Research Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita dapati bahawa we err on the side of caution as far as adolescent vaccinations are concerned. Dan saya rasa keputusan yang telah dibuat oleh Menteri Kesihatan dan juga JKJAB adalah baik untuk kita melindungi kanak-kanak yang mempunyai underlying medical conditions dulu. Jadi kita telah setuju untuk pembukaan sekolah. Kita bagi vaksinasi kepada guru-guru yang terlibat, kepada kaki tangan sokongan di sekolah yang terlibat, masuklah pemandu bas dan sebagainya, dan juga hanya kepada remaja yang disebutkan oleh Menteri Kesihatan tadi, iaitu yang mempunyai underlying medical condition yang berisiko tinggi. Yang lain boleh tunggu sehingga fasa seterusnya. Okey? Assalamualaikum Datuk Seri, dan soalan kepada Datuk Seri, adakah dos yang akan diberikan kepada remaja itu sama seperti dos yang diberikan kepada yang kita terima sekarang? Ya, kita telah pun diberikan maklumat bahawa beberapa pakar yang telah menilai dosis vaksin, mereka seharusnya mengurangkan dosis vaksin kepada adolescent. Walaupun data klinikal untuk dosis dan juga tahap umur yang perlu diikut untuk kilogram body weight perlu diambil kira, dan data tersebut akan dibentakkan kepada kami berdua sekiranya kita dapat memulakan program vaksinasi. Keputusannya ialah dosis itu kenalah berubah daripada adult dosis. Hi, YBKJ, YB Doctor, good afternoon, gentlemen. My question, in that statement, it is mentioned that that the vaccines for adolescents would be considered later, at a later stage. Could you both clarify what does this mean, or what kind of later stage are we talking about? When they go into adulthood, or when they exceed 25 years old, or until the study is concluded, which one? That's one. Second question, Dr. Adam and also YB, I'm not sure which one of you will be able to take this question, but yeah, this begs an answer because yes, we understand that the government has started the fund for those who have developed side effects from the vaccination and whatnot. In line with some cases of death which have been reported, and don't get me wrong, I'm not trying to imply that and link it to this, but because we have such a fund,
intended for cases like this. Can I know how much has been paid for those who have experienced adverse side effect or even death? Just a statistic on that would be great, gentlemen. Thank you very much. Those are my two questions. I'll take the first and the Minister of Health will take the second. On the issue of adolescent vaccinations, when we say that we will do them later, the plan right now is to consider vaccinations after we've completed the adult population. But in the meantime, we have asked the technical working group to continue to get real-world data on especially the incidence of myocarditis and pericarditis amongst adolescents. This data is available from the CDC at the moment, and we're trying to see if we can get data from other countries who are vaccinating adolescents. In the meantime, we are also waiting for further data from clinical trials that have just been published by Sinovac, which is the inactivated vaccine for use on adolescents. So we feel that by the time we are finished with phase 3 of the National Immunization Program, we will have enough data to determine whether we will proceed with vaccinating adolescents with Pfizer and with the Sinovac vaccine. But for the moment, it will only be given to those with underlying medical conditions who are planning to go back to school, just for that small group of people only. And even with that, we await the clinical guidelines, as the Minister of Health mentioned, on the dosing. Ya. Berkenaan dengan tabung ataupun fund, dipanggil tabung bantuan mudarat vaksin COVID-19. Saya ingin maklumkan beberapa perkara di sini. Sejak mulanya program imunisasi kebangsaan COVID-19 2 Julai 21 hingga 2 Julai, sebanyak 8.588.970 dos vaksin telah diberikan kepada penduduk negara kita dengan 18.6 respon pendiri bagi setiap 1,000 dos telah diterima melalui aplikasi MySejahtera untuk AEFI biasa dan minor. Apa yang dilaporkan kesakitan di tempat suntikan, sakit kepala, keletihan adalah antara kesan adverse yang sering dialami oleh penerima vaksin. Berdasarkan pelaporan sedia ada melalui sistem pemantauan AEFI NPRA, sebanyak 1.4 laporan diterima bagi setiap 1,000 dos. Daripada pelaporan ini, hanya 0.07 bagi setiap 1,000 dos vaksin yang diklasifikasikan sebagai serius yang memerlukan rawatan lanjut dan kemasukan ke hospital. Dan sebilangan besar kes tersebut hanya memerlukan kemasukan jangka pendek ke hospital dan boleh di-discharge setelah pemerhatian dan rawatan yang sesuai diberikan. Setakat ini belum ada lagi tabung yang digunakan untuk diberikan kepada mereka yang menerima kesan atau mudarat COVID-19 di negara kita. Hi, good afternoon. Ini Dr. Anna. So I have a few questions here. So the first one is, given that a lot of areas in Klang Valley are under EMCO now, there have been calls to do targeted vaccinations, such as how we do targeted screenings at areas under EMCO. So is the CRTF considering this? And my second question is, what is the update for the other vaccines that Malaysia is looking at, such as Moderna and Galanaya? And my final question for Dr. Adam is, Singapore recently said that they were coming up with a plan to so-called live with COVID-19. And I know we are a long way away from that, but the government is pretty confident about vaccinating about 80% of the population by the end of next year, or by the end of this year or next year. So is there something in the works for that? Thank you. On the vaccination for areas under EMCO or EMCO, we have made it quite clear that those people with vaccination appointments can leave and go to the PPVs for their appointments. Because we are ramping up vaccinations in Kuala Lumpur as well as Selangor, naturally this will take into account those areas under the emergency enhanced movement control orders in the Klang Valley.
So the targeted vaccination that you speak about is already being covered by the accelerated vaccination strategy in the Klang Valley. On the other vaccines that we are looking at, well, we have an agreement with Gamaleya, rather with the Russian Development Investment Fund for the Sputnik vaccine, which is still under review by NPRA. On the Moderna vaccine, the Malaysian government has not ordered any Moderna vaccines, but I need to understand that there is a local representative which has registered as a product registration holder for the Moderna vaccine. Now, these vaccines which are not procured by the Malaysian government, once they have been approved by the Drug Control Authority and registered with the NPRA, we will come up, the JKJB will come up with regulations for the sale of vaccines to the private sector and private purchase. And these will include vaccines which the government of Malaysia will not be purchasing. Thank you. Terima kasih. Saya ingin maklumkan bahawa Plan Pemulihan Negara ataupun National Recovery Plan adalah merupakan antara exit strategi kita untuk berada dalam fasa di mana kita kembali kepada normalsi. Walaupun ia bergantung penuh kepada indikator nilai ambang yang telah pun ditetapkan. Pada 3 Julai, Menteri Kewangan telah pun membentangkan kedudukan terkini tentang PPN atau Plan Pemulihan Negara, iaitu apa yang beliau nyatakan, iaitu setelah hampir 1 bulan PKP fasa 1 ataupun fasa 1 PPN, beliau telah menyatakan bahawa beberapa negeri telah berjaya mencapai ketiga nilai ambang yang ditetapkan, iaitu penurunan kes harian, peningkatan kapasiti ICU yang boleh digunakan untuk merawat sakit kategori 4, 5 atau 3, dan juga pencapaian kadar vaksinasi yang ditetapkan. Untuk itu, apa yang telah pun dibentangkan pada 3 Julai ialah memberi otonomi, insentif dan harapan kepada negeri-negeri yang telah pun melepasi indikator nilai ambang tersebut untuk terus bersama-sama berusaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, seterusnya meningkatkan vaksinasi, seterusnya beralih keluar dari fasa seterusnya. Dan negeri tersebut yang telah pun dimaklumkan berada dalam fasa 2 PPN ialah Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Untuk itu, apa yang telah pun kita gariskan, program vaksinasi yang akan dilaksanakan pada Julai Ogos ini akan menyaksikan bahawa kita akan mencapai sekurang-kurangnya 50% hingga ke 80% vaksinasi. Untuk itu, kita sedang merangka seperti mana yang diberitahu oleh Menteri Mosti, beberapa inisiatif untuk kita live with virus, dan juga kita boleh melaksanakan kehidupan yang lebih bermakna dengan walaupun dengan adanya COVID-19 dalam negara kita. Perkara ini perlu diperhalusi dan diberikan makluman dari masa ke semasa, dan pergerakan dari fasa-fasa seterusnya ke fasa yang normalisi, iaitu fasa keempat, perlu disertai dengan kepatuhan dan juga solidariti rakyat. Dan sebagai inisiatif fasa kedua, negeri Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang, mereka boleh melaksanakan beberapa lagi aktiviti yang dilonggarkan, sehingga mereka boleh yakin untuk masuk ke fasa 3. Dan seterusnya kita akan lihat destinasi melindungi kelompok masyarakat di kawasan kita. Seterusnya kita bolehlah seperti mana yang negara Singapura umumkan. Walaupun Singapura belum lagi sebenarnya melaksanakan tersebut, dia cuma mencadangkan exit strategi seperti mana negara kita mencadangkan PPN, Plan Pemulihan Negara. Itu merupakan kaedah dan juga inisiatif terbaik yang kita lakukan ketika ini. Hi, YB, KJ, Dr. Adam. Just a couple of questions.
questions. Sebenarnya Bang Kudu. For YBKJ, will you ask the AstraZeneca manufacturing sites in Thailand, South Korea, and Japan to request approval from the European Medicines Agency for the AZ vaccines that you use, or alternatively, has the EU informed you which individual European countries recognize the AZ versions that we use, or Sinovac? Also another question for you, has JKJAV worked with the Selangor government on managing vaccine registrations under the Selangor vaccination program, Selvax? Because Selvax wants to vaccinate 1.25 million people, like 1 million workers, 250,000 high-risk people. So like, do these Selangor residents have to drop out of MySejahtera to register under Selangor instead? How does that work? For Dr. Adam, on the adolescent vaccination, so exactly which underlying medical conditions for children aged 12 and above should get the Pfizer vaccine now? And maybe YBKJ can answer this. So how can this select group of adolescents register for the vaccine? Also, Dr. Adam, just can you give me statistics on testing rates by state and also the bed occupancy rate in COVID hospitals and ICU rate in each setiap negeri dan wilayah persekutuan kulit? That's all. Thanks. I'll answer first, and then Dr. Adam will answer. On the AstraZeneca question regarding the statement that was made by the European Union, we are doing one of a few things. The first is to seek greater clarification from the European Union about their policy, and I'll be discussing this with the EU ambassador to Malaysia to get greater clarity on the actual policy, immigration policy for the EU with regards to vaccination. Secondly, we will also ask AstraZeneca to inform the European Union that the formulation used to manufacture the vaccines at all their sites are the same, and that all their sites practice good manufacturing practice or GMP sites. So there is absolutely no reason for the European Union to discriminate one AstraZeneca facility from the other. And this will be an issue that AstraZeneca themselves I will ask to raise with the European Union. The third is Malaysia's representation to the European Union that they should expand their recognition to all vaccines that have secured emergency use listing under the WHO. That would be the most fair outcome in the recognition of vaccines for travelers. As long as a vaccine has been listed by the WHO, then countries should accept travelers coming in who have been vaccinated using those vaccines. So there are three different approaches here, and we hope we can get greater clarity over the next few days. So then, what was your second question just now? Sebelum adolescent. You asked something else. You asked something else, Sudin? You're mute. You're muted. Okay, I finally unmuted. My second question was about how CITF wants to work with got it. Yes. The vaccine registration under the Selangor. Yeah, so my CITF and Menteri Besar's office has been communicating over the last few days for us to develop a process flow for the implementation of the Selvax program, because the decision for JKJAV is that there should only be one digital certificate, and that is the one that's issued by the Ministry of Health Malaysia. For that reason, the registration process, and most importantly, the vaccine management system, the back end of the pharmacy, must be consistent with what KKM uses. Only then can we issue the certificate, the yellow certificate under MySejahtera. There cannot be any other digital certificate other than MySejahtera. So we're working out the process flows with Selangor and also other states who are interested in implementing their own state vaccination program. This is important because we need to ensure the integrity of the vaccines. Even if they buy the vaccines from a registered distributor or supplier like Pharmaniaga, we have to ensure that the chain, the cold chain and the chain of custody of the vaccine from Pharmaniaga right up to the PPV and administering it into the vaccinee
is recorded and it's safe, and there can only be one repository for that. Ya, untuk vaksinasi adolescent, kita telah pun menyatakan tadi bahawa beberapa kategori mereka yang boleh diberikan vaksin kita sebut sebagai high risk children, iaitu mereka yang ada immunocompromised, seperti mereka yang ada sistem imun yang rendah. Kedua, kepada sakit-sakit kanser di kalangan pelajar, di kalangan adolescent. Yang penting mereka juga yang ada chronic lung diseases seperti COPD ataupun chronic bronchitis, dan juga ada comorbidity seperti heart disease, renal disease, diabetes, juvenile diabetes, so called. Dan ini ialah kategori kanak-kanak ataupun adolescent yang boleh kita pertimbangkan untuk memberi vaksin. Walaupun kita telah putuskan belum lagi untuk mereka sehingga kita selesaikan support group di kalangan mereka. Walaupun kita berpeluang untuk melindungi mereka dengan program vaksinasi kita pada masa akan datang. Untuk soalan kedua, as usual, positivity rate untuk minggu EPID 26 pada EPID 26 secara average kadar positivity ialah 8.15, di mana jumlah sampel diambil secara jumlahnya ialah 541,725 dan dikesan sebanyak 44,145 positif, case positif. Untuk negeri nanti saya berikan secara data kepada Kod Blue. Walaupun pada hari semalam 4 Julai saya kena maklumkan juga kadar positivity telah menurun pada 7.55 berbanding dengan average active 25. Saya nyatakan di sini iaitu Johor 10%, Kedah 11%, Kelantan 8%, Melaka 9%, Negeri Sembilan 11%, Pahang 2%, Perak 13%, Perlis 0%, Pulau Pinang 3%, Sabah 3.9%, Sarawak 6.1%, Selangor 8.6%, Terengganu 4.1%, Kuala Lumpur 5.6%, wilayah Hospital Labuan 7.9%, Putrajaya 4.7%, keseluruhan average untuk semalam positivity rate ialah 7.55, yang mana sebanyak 80,029 saringan dibuat, 6,045 kes telah pun dikesan seluruh negara. Dan untuk itu kita mempunyai kadar penggunaan katil untuk satu negara sebanyak 72%, accommodate atau bed occupancy rate untuk COVID-19 seluruh negara 72%. Walaupun ada negeri-negeri yang hospital masih lagi menampung lebih daripada 100% kes-kes COVID. Untuk ICU, kita dapati seperti yang telah dimaklumkan, beberapa langkah telah pun dibuat termasuk repurpose katil-katil dan juga menambah bilangan ICU di hospital di Lembah Kelang, termasuk mengumumkan Hospital Ampang sebagai hospital full COVID, menaik taraf HKL sebagai hospital hybrid yang akan menambahkan katil-katil untuk COVID-19 dan juga kes-kes di ICU, serta menambah bilangan PKRC yang boleh menampung kategori 3 di beberapa kawasan Lembah Kelang. Dan secara keseluruhan penggunaan katil ICU dalam negara kita ialah pada tahap 85%. Terima kasih. Okay. Hi, I've got questions for both ministers. First to YBKJ. So you mentioned that you intend to ramp up Selangor vaccination capacity to 130,000 a day. But how do you intend to do this when it is now vaccinating at about 50,000 a day? What is the plan here? And secondly, with regards to the latest prison clusters happening in Sabah, will the JKJAB consider suggestions to expedite the vaccination of prisoners? When will the vaccination for prisoners be carried out? And I have questions for Dr. Adam as well. Could the ministry confirm that there's been a rise in pregnant women admitted to the ICU for COVID-19? How many have been admitted? How many have had to deliver their babies prematurely as a result?
And what are the reasons for the increase of pregnant women admitted to ICU for COVID-19? And my last one is, of the over 60 and those with chronic illness who have died since February, how many had registered for the vaccine and how many had received the vaccine? That's all. On Selangor, as I mentioned earlier, we are opening 7 new PPVs which will be operational today. And apart from those 7, which I think can do more than 20,000 a day, we are increasing the capacity of the mega PPVs in Selangor by almost double. So with that and the addition of more GP clinics and private hospitals in Selangor, we are quite confident of hitting 130,000 a day in Selangor. Ya, terima kasih. Berkenaan dengan kes-kes What about the positif, incidents? Yeah, we'll be discussing that at JKJV this week. ya, untuk kes-kes yang berkaitan dengan pregnancy yang telah pun dijangkiti COVID-19 di hospital kerajaan, memang ada terdapat kes-kes yang mengandung dimasukkan ke hospital kategori 4. Walaupun data-data yang kita telah pun perolehi hanya akan kita riliskan dalam masa terdekat, kerana kita perlu bukan sahaja merawat kedua, iaitu bayi dan juga ibu, tetapi kita juga perlu menggunakan protokol ubat-ubatan ataupun rawatan yang spesifik kepada mereka, dan pakar-pakar dalam kumpulan infectious disease dan juga physician telah melaksanakan tugas untuk memastikan kadar penyembuhan di kalangan mereka yang mengandung admitted to hospital kerana COVID-19. Dan setakat ini mereka yang telah pun di kalangan petugas kesihatan yang meninggal dunia untuk COVID-19 infection tanpa vaksinasi ialah satu kes mana yang berlaku di Labuan tempoh hari. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Saya ada 3 soalan. Okay, pertama, berapa sedar masa diperlukan bagi seseorang bekas pesakit COVID sebelum boleh menerima vaksin? Kerana ada PPV yang mengatakan dari 7 hari, 40 hingga 90 hari, ada juga yang selepas minggu pun dah boleh. Dan mengapa tak ada pelarasan mengenai antara semua PPV ini? Kemudian WHO sebelum ini memberi amaran bahawa pandemik COVID kini berada pada masa yang bahaya susulan varian Delta. Jadi bagaimana situasi Indonesia sekarang ini berdasarkan kepada penularan varian ini, dan ada tak antara penerima yang sepatutnya menerima vaksin AstraZeneca yang membatalkan janji temu ekoran pengumuman EMA mengenai vaksin AstraZeneca dari fasiliti COVAX di Korea Selatan, Jepun dan Thailand? Terima kasih. Setakat sekarang tidak ada apa-apa pembatalan untuk vaksin AstraZeneca disebabkan pengumuman daripada Kesatuan Eropah. Dasar yang dikeluarkan oleh JKV dari segi selang masa dos ataupun selang masa daripada kes positif dengan vaksin adalah 3 bulan. Namun demikian, saya faham ada beberapa PPV yang membuat keputusan yang berbeza. Jadi perkara ini perlu satu update di peringkat JKJAB pada minggu ini untuk ditentukan. Ya, untuk pernyataan oleh Tedros, WHO mengatakan bahawa negara-negara tertentu terancam dengan varian baru Delta, iaitu B16171.2 or 11. Kita telah pun membuat beberapa tindakan preventif seperti melaksanakan rujukan genom ataupun genome sequencing ataupun genomic sequencing. Pada ketika ini kita telah pun membuat exercise genome sequencing. Kita dapati bahawa memang ada ancaman terhadap varian-varian baru di negara kita, seperti mana yang telah diumumkan minggu lepas. Sehingga ini terdapat 584 cases yang telah pun direkodkan terkesan daripada varian-varian baru ini.
yang mana melibatkan jangkitan yang lebih meluas dan pantas dan dikatakan juga telah pun menular melalui aerosol ataupun jangkitan udara Untuk itu saya menyatakan di sini bahawa daripada 584 varian yang dikesan, dua ialah ETA B1525, empat ialah Kappa B161.7.1 tu 4 kes. Untuk Delta yang dikatakan ganas ada 40 kes telah pun direkodkan, iaitu B1617.2. Untuk varian Beta 1351, 136 cases telah direkodkan. Untuk Alpha B117, 10 kes, dan non VOC ataupun variant of investigation atau interest ialah banyak 392, masih lagi dikesan. Untuk itu kita menjalankan kegiatan pencegahan dan kawalan yang berterusan, dan mana-mana kes-kes yang dikesan melalui keadaan insiden yang tinggi dalam satu kawasan, di mana kes-kes itu menular dengan cepat, dan mana kes yang melibatkan kematian ataupun death rate yang tinggi dalam satu kawasan, serta kes yang tinggi seharian, kita akan membuat genome sequencing, dan dari situ kita akan tahu sama ada seorang individu itu mendapat jangkitan daripada varian baru, dan dia ada concern dengan vaksin yang kita berikan. Kita telah maklumkan bahawa 2 dos polisi adalah 2 polisi yang perlu didasarkan dengan kita supaya efikasi dan pertahanan kepada varian baru ini dicapai dengan baik. Pada peringkat pelaksanaan, KKM menetapkan 3 bulan selepas infection mengambil kira kemungkinan imuniti yang akan diperolehi selepas jangkitan. Pada masa sama, apa yang dikatakan oleh Menteri Mosti, bekalan vaksin kita kena dapatkan secepat mungkin. Terima kasih. Just satu pembetulan, saya tersilap cakap tadi, sumbangan daripada negara China adalah 500,000 dos. I may have said 800,000, it's 500,000. Okay, can we have the last question, please? Thanks. Wow. We are following up on the issues on vaccine appointments being sold. So I have 2 questions here. While YBPG states that the backup list is only managed by the CITF, multiple PPV frontliners we spoke to admitted that they have access to the MyRAS system and they can schedule appointments on the backup list. Can we confirm their claim with you? And also, the second question here is that we also receive multiple claims that certain PPV frontliners are actually misusing and profiteering from their authority to manage the backup vaccination activities. May we know if there's any mechanism in place to prevent those with access to MyRAS from profiteering? Thank you. Thank you. The police have made 2 arrests last week, and the cases are now being investigated. CITF is working closely with the police, especially on technical matters regarding the manipulation of the appointment system. The function of the backup list is to ensure that vaccines are not wasted at the end of the day. Initially, the backup list was only managed by CITF. However, the backup list system has evolved, where in some states, the Jabatan Kesihatan Negeri supplies the backup list, while in other PPVs, the healthcare organizers or organization will be using theirs. But this has to be approved by the penyelaras at the PPV, usually a representative from Kementerian Kesihatan. We are aware of some of the loopholes in the backup list mechanism, and we are working on plugging these loopholes as quickly as possible. Okay, thank you everyone. Okay, pesanan kepada masyarakat di Selangor dan Kuala Lumpur. Pertama sekali, apabila dalam PKPD ni ada isu yang kita nak mohon supaya dilaksanakan. Pertama, semasa PKPD ni kita mohon supaya patuh kepada SOP dan segala arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dari masa ke semasa. Kekal tinggal di rumah, keluar rumah hanya untuk ada keperluan perlu, dan sentiasalah pakai pelitup muka. Yang penting pantau status kesihatan diri setiap hari. Sekiranya mengalami gejala jangkitan, disarankan membuat rujukan ke diri dengan pergi ke klinik estetik yang disediakan oleh pejabat kesihatan daerah masing-masing. Jika dimaklumkan oleh mereka yang positif ataupun mereka yang dijangkiti serta positif COVID-19,
kepada tuan dan puan-puan yang dikatakan kontak rapat kepada kes positif, KKM mohon agar kontak rapat ini dengan segera pergi ke klinik kesihatan ataupun ke general practice ataupun klinik swasta untuk ujian COVID-19 dan diberikan gelang keselamatan untuk HSO ataupun House Surveillance Order. Dan sekiranya mereka yang juga merupakan kontak rapat kedua, iaitu mereka yang terdedah dengan kontak rapat pertama tadi, juga diminta kepada mereka yang dikategori sebagai vulnerable group, mereka yang terdedah dengan kes-kes komorbid, umur 80 tahun ke atas atau kanak-kanak, supaya juga membuat saringan COVID-19 serta cepat-cepat datang ke PKD ataupun Pejabat Kesihatan Daerah CAC untuk melaporkan sekiranya mereka perlu diberikan rawatan ataupun dibuat pengasingan. Terima kasih.